السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على البشير النذير والسراج المنير والهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل السادس في فضيلة الضيافة وآدابها. Fasal yang keenam pada menyatakan kelebihan menjamu tetamu dan adab-adabnya. Adapun kelebihan menjamu tetamu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka amat banyak. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu lidh-dhaifi fatabghaduh fa inna man abghadha ad-dhaifa faqad abghadallah wa man abghadallah abghadahullah. Artinya, jangan kamu berat-berati diri kamu kerana menjamu tetamu itu. Jangan diberatkan melebihi pada kemampuan, taka yang mampu kita saja. Yaitu dengan menuntut makanan yang lebih-lebih. Dia tak mampu paksakan diri membeli yang lebih-lebih. Atau dengan menuntut makanan yang tiada pada kamu. Termaksud memaksakan diri juga. Maka nanti jadi benci kamu akan dia, benci kepada tamu. Karena kamu merasakan tamu ini menyusahkan. Mengeluarkan duit. Maka nanti jadi benci kamu akan dia. Maka bahwasanya barang siapa benci menjamu tetamu itu, maka sesungguhnya benci ia akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa benci akan Allah Ta'ala, niscaya benci Allah Ta'ala itu akan dia. Jadi jangan memaksakan diri yang tidak mampu, seadanya lah. Yakni jika datang kepadamu seorang itu tetamu, maka hendaklah didatangkan kepadanya akan makanan yang ada, mudah hadir kepadanya. Apa yang ada, bismillah, itulah yang ada. Dan jangan diberatinya menghasilkan makanan yang lebih-lebih dengan disukarinya, sukar, susah mendapat akan dia. Kerana yang demikian itu membawa kepada benci menjamu tetamu. Kalau kebetulan hari itu, Masya Allah, semua ada, itu catatan lain. Dan barang siapa benci menjamu tetamu, niscaya benci ia akan Allah. Dan barang siapa benci ia akan Allah Ta'ala, niscaya benci ia akan Allah Ta'ala, benci akan dia. Jadi pasal tamu, orang itu kena benci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu jangan berlebih-lebihan. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi man la yudayyifu.
tiada kebajikan pada seseorang yang tiada menjamu akan tetamunya. Tadi memberat-beratkan diri tak elok. Tak jamu langsung pun tak elok. Kurang-kurang ini dibudayakan di rumah kita ada ayak sejuk. Yang ni simple kan. Kalau ayak sejuk saja, ayak pahit tak berapa. Macam ni dia dikemaskan ni bagus lah kan. Dengan apa semua. Tak menyusah kita. Nak kena rebuih, nak kena basuh cawan. Tak ada. Lepas ni buang ulang tong sampah. Selesai. Kan? Budaya macam ni di Indonesia sejak tahun 90-an. Kita baru tahun 2010 mula. Sana tahun 2000, tahun 90 ada dah ni. Biasa dah bila tamu mari jamu kenduri pakai ini. Tak ada cerita kenduri ayak serbat apa ayak merah, tak ada semua. Kenduri apa pun pakai ini. Simple kan, nak kena tak ada teruk pun aja nak basuh. Nak basuh cawan, nak basuh gelas, tak ada. Ayak sejuk bersih pula kan. Mudah. Di rumah kita hendaknya ada benda ni. Sekotak pun ada dalam RM7 dalam RM7 betul. Isinya 48. 48. Jadi senanglah. Paling kurang pun tamu mari rumah kita yang ni lah kita jamu dulu dengan roti-roti kering yang ada dalam gelas. Tak menyusah kepada orang perempuan. Terutama tamu yang tak berhenti. Kalau tamu masuk tamu pula kadang-kadang ya lah. Menyusah. Jadi jangan sampai ada hati rasa benci kepada tamu, tapi seronok karena tamu datang kepada kita. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin lahu ibilun wa baqarun katsiratun falam yudhayyifuhu wa marra bimra'atin laha shuwaihatun fazabahat lahu. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إليهما إنما هذه الأخلاق بيد الله فمن شاء أن يمنحه خلقا حسنا فعل. Artinya lalu Rasulullah SAW dengan seorang laki-laki baginya beberapa onta dan beberapa ekor lembu yang amat banyak. Orang kaya. Nabi kita melintasi di sebuah rumah, di satu perkampungan orang berada. Onta pun banyak, lembu banyak, kambing banyak, orang berada lah. Maka tiada ia menjamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dengan banyak harta sembelih lah siko. Nabi mai kampung dia, ya kan? Patutlah pasti dia pun banyak. Bukan nak korang hak dia pun. Buat bakar ke apa kasih kok. Pasal dia banyak. Tapi dia tak buat. Dan lalu ia itu Nabi dengan seorang perempuan, ibu tunggal lah kalau bahasa kita. Ya kan? Baginya sedikit kambing adalah 3-4 ekor kambing. Tapi Nabi mai ke kampung dia seronok, dia besar hati. Dia sembelih kambing dia. Padahal kambing dia 2-3 ekor tu lah. Kerana menjamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita pun suruh sahabat membuat perbandingan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilik oleh kamu kepada perceraian antara keduanya." Coba tengok. Si kaya berada, segalanya cukup, tak jamu apa kat kita. Yang dia ni sikit sangat ada harta, tapi dia besar hati. Tamu dia, Nabi mai kampung dia, Allahu Akbar. Dia jamu lah. Mana akhlak orang. Ada orang yang jenis suka menjamu tetamu, ada yang jenis tak suka, tak apa-apa. Tamu lama mana pun ayat sejuk tu lah. Kalau kata sak-sak tak apalah ayat sejuk, lama ayat teh kan keluar lah. Cucuk pisang apa semua. Ya kan, dah lama kasih jam, ya kan. Jadi tilik oleh kamu kepada perceraian antara keduanya, tak sama. Hati tak sama.
hanya sesungguhnya perangai ini jadi dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menghendaki ia Allah akan dia bahwa menganugerahi akan dia perangai yang kebajikan, niscaya berbuat ia akan dia. Kalau orang tu memang dipilih oleh Allah, akhlaknya baik, walaupun dia miskin, dia jamu orang. Walaupun kaya, dia tak jamu. Itulah. Miskin, dia menyumbang. Yang kaya tak menyumbang. Waktu nak perang Tabuk ni, ialah banyak orang menyumbang. Ada orang fakir, dia menyumbang 1 cupak gandum. Berapa? 1 cupak RM2, aku lebih orang RM3. Orang munafik berkata, Nabi perlu 1 juta pada waktu itu. Alah, RM3. Orang perlu 1 juta. Jadi, RM3 ni. Macam tu. Macam menghina. Maka turun ayat. Alladzina yalmizunal mutawwi'in. Orang yang mengolok-ngolok, menghina orang yang bersedekah. Yang mereka pun itulah yang dia ada. Itu pun dia kena tengok atas, tengok bawah. Apa boleh bagi RM3? Si kaya ni, sign check saya berapa? Apa namanya? Isilah tempat kosong tu. 1,000,000 berapa? Boleh bubu. Dia ni nak sumbang RM3 pun duk niat untuk arwah mak, arwah pak macam-macam tu kan. Dia perlu cari duit tu. Ayat ni turun, kamu jangan menghina orang yang bersedekah walaupun sedikit, tetapi dia mencari keridhaan Allah. Karena Nabi kita bersabda, sahabatku menyumbang 1 cupak gandum itu lebih besar pahalanya daripada kitalah menyumbang 1 gunung Uhud emas. Hari ini orang yang awai, sahabat Nabi itulah pihak awai. Orang yang awai ni maknanya besar dalam perjuangan. Masa awal-awal dulu ni. Kalau yang dah macam ni, dah kaya belakang, tak apa. Lain artinya. Masa mula-mula perjuangan tu, Masya Allah, besar nilainya. Baik, kembali kita. Jadi jiwa manusia memang berbeza. Ada orang yang memang pemurah. Ada orang yang memang dia genggam sedikit. Ya kan? Yang tadi ada 3-4 ekor kambing, 11 ekor untuk Rasulullah. Yang ni beratus-ratus seekor enggak. Dia kira. Wa kana Ibrahimul Khalil salawatullahi alaihi idza arada an ya'kula kharaja milan aw milaini yaltamisu man yataghadda ma'ahu wa kana yukanna abad dhaifan. Adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil salawatullahi alaihi apabila berkehendak bahawa ia makan, maka keluar ia berjalan 1 mil sebatu atau 2 mil 2 batu. Dia pergi cari kawan nak makan, cari sebatu. Siapa nak makan dengan dia ni? Cari kawan sampai jumpa. Kalau lebih pada 2 batu ni, dia pun dah yalah, dia nak makan, ya kan? Nak cari kawan makan. Cari kawan makan, sampai sebatu 2 batu nak cari kawan. Padahal ia menuntut akan seorang yang makan sertanya. Tak mau makan seorang, makan berjamaah, minum teh, panggil kawan, panggil orang. Dia tak nak seorang. Dan adalah ia digelari abad dhaifan, yakni bapa kepada tetamu. Wasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman faqala it'amut ta'am wa badlus salam. Dan ditanya oleh orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kesempurnaan iman? Maka sabdanya yaitu memberi makan akan seorang dan memberi salam akan dia. Artinya memberi makan orang lain dan bercakap baik kepada orang lain. Kadang-kadang dia bagi makan juga, tapi dia cakap kasar. Dia bagi, tapi kamu kena pangkah saya. Kamu kena. Dia bagi juga, tapi dia ada. Ni, ada udang di balik bihun.
Bukan udang di balik batu, ada udang di balik bihun. Dia bagi tapi dia ada benda yang dia nak. Ini ikhlas. It'amut ta'am wa bazlus salam, memberi makan dan cakap elok, tak menyakitkan hati orang. Apakah orang lagi makan sakit hati macam nak termuntah orang. Ya kan? Jangan. Wasu'ila